Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi memuliakan pengajian malam ini, sama-sama kita mulakan dengan bacaan surah Al-Kahfi ayat yang pertama sampailah ayat yang ke-10. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian,
Alif Lam Mim Tanzil, surah Sajdah, wa tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surah Al-Mulk. Ini menjadi amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur. Dan juga dalam hadis yang lain kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suratun fil Quran, ada satu surah dalam Quran, khasamat an sahibiha hatta adkhalathu al-jannah, yang akan membela tuan yang membaca dan mengamalkannya sehingga membelanya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah bersabda, surah itu adalah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada sesungguhnya ada satu surah dalam Quran mengandungi 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada sesiapa yang membacanya, mengamalkannya sehingga diampunkan dosanya. Surah itu ialah surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi hadis ini semuanya mengingatkan kita tentang kelebihan surah Al-Mulk ini untuk kita amalkan. Dan demikian juga disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Abbas berkata kepada seorang lelaki, mahukah aku berikan kepada kamu suatu ucapan yang berharga dan kamu akan gembira dengannya? Kata laki-laki itu, maulah, memang saya mau sana. Kata Abdullah bin Abbas, bacalah Tabarakalladzi biyadihil mulk, dan ajarkan kepada keluarga kamu, anak-anak kamu, anak-anak lelaki, jiran-jiran kamu, sesungguhnya dia adalah penyelamat dan dia akan menjadi pembela kepada tuan-tuan yang membaca, mengamalkannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti. Dia akan menjadi surah yang akan menyelamatkan dari azab neraka, diselamatkan orang yang mendampinginya, melaziminya daripada azab kubur. Maka itulah hadirin para jemaah rahmati Allah, kita kalau boleh disuruh mengamalkan membaca surah Al-Mulk ini setiap malam. Dan ia juga disebutkan oleh Rasulullah sebagai munjian, penyelamat, mani'ah, penghalang daripada azab kubur. Ini antara amalan untuk menghilangkan azab kubur. Sambung malam ini bicara kita dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua. Pada ayat yang pertama kita dah bincang, Allah menyebutkan tabarak. Allah memulakan dengan menyebut tabarak, Allah yang maha pemberi barakah. Kita dah bincangkan dahulu betapa besarnya dan mustahabnya kita ini mendapat barakah, memohon barakah. Maka itulah pagi-pagi kita berdoa, wa barik lana fima a'tait, berkatilah apa yang kau beri pada kami ya Allah. Nak makan pun kita minta berkat, Allah barik lana fima razaqtana, ya Allah berkatilah apa yang kau rezekikan pada kami. Perkahwinan antara Sayyidina Ali dengan Fatimah, Rasulullah inginkan dengan doa barakallah lakuma, semoga kedua kamu mendapat barakat. Rasulullah sebut pada Sayyidina Anas, wahai anak muda, kamu balik rumah kamu bagi salam pada ahli keluarga kamu, takun alaika, takun barakatan alaika wa ala ahli baitika, nanti berkat atas kamu, berkat atas keluarga kamu. Ini menunjukkan besarnya berkat, berkat dan berkat. Maka kenalilah tabarak, dialah Allah yang maha memberi barakat itu. Maka mintalah keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua malam ini Allah Taala berfirman, setelah Allah menerangkan dialah Allah yang maha memberi barakat, yang maha barakat, alladzi biyadihil mulk, di tangan Allah
Allah lah duduk segala kerajaan, pemerintahan dunia, akhirat, semuanya duduk dalam kuasa Allah Ta'ala. Maka itulah Allah menyebut dalam Quran, Allah Malikul Mulk. Malikul Mulk, Allah lah raja segala pemerintahan. Maka itu kita dilarang memberi nama anak Malikul Mulk. Tak boleh beri. Hanya Allah saja yang menjadi raja kepada segala kerajaan ini. Allah berfirman pada ayat yang kedua, Alladzi khalaqal maut. Ialah Allah Alladzi yang khalaqal maut, yang telah menciptakan kematian, wal hayah, dan kehidupan. Oleh kerana kita orang Melayu dulu terpengaruh dengan budaya ataupun bahasa Arab. Semasa tamadun Arab berkembang, maka banyaklah orang Melayu menggunakan bahasa Arab. Dalam hidup kita berbanyak khazanah, hidup, maut, talian hayat. Cuma bila orang nak kembangkan tamadun orang putih ni, dah banyak tukar orang putih pula. Lifestyle, macam-macam. Dah lupa dah bahasa Arab yang dikembangkan itu, kesan tamadun Arab yang berkembang di seluruh dunia. Kita banyak guna bahasa Arab, abad, apa lagi tanda-tanda, banyak khat, apa lagi kita guna, ada banyak dalam bahasa Arab. Termasuklah al-maut, al-hayah. Ini semuanya bahasa Arab yang kemudian dimelayukan. Jadi Allah yang menjadikan al-maut, kematian, al-hayah, kehidupan. Untuk apa Allah jadikan mati dan hidup? Liyabluwakum. Allah menjelaskan, Allah buat itu semua nak uji kamu semua. Jadi Allah Ta'ala jadikan kehidupan, Allah jadikan kematian, Allah jadikan kehidupan. Tujuannya ialah Allah nak uji kita. Maka itulah berkata Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya As-Sunanul Ilahiyah. Al-Sunan Al-Ilahiyah, ujian manusia ni. Kalau tengok dalam Quran ada 3 macam ujian yang Allah sebut, liyabluwakum. Pertama Allah jadikan kehidupan, kematian, kehidupan, susah, senang, itu ujian. Mati, hidup, ujian. Susah, senang, ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita baca dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi, sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di atas muka bumi ini zinah, perhiasan baginya. Allah buat atas muka bumi ini macam-macam. Kayu mewah, cantik, rumah besar, macam-macam Allah jadikan atas bumi ini perhiasan dipanggil zina. Semua itu Allah buat linabluwahum. Allah nak uji, kami nak uji mereka itu. Ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara mereka itu yang bagus amalnya, yang baik amalnya. Itu dipanggil ujian kita. Bentuk yang kedua kata Syekh Abdul Karim Zaidan. Yang pertama hidup, mati, susah, senang, itu ujian kita. Yang kedua perhiasan. Hari ini orang nak kayu macam-macam cara. Yang terbaru ni scammer, dan ditangkap tak scammer. Orang lain pun nak kayu, dia tak fikir siapa yang nak masuk shareholder dia, pakai terima. Tengok scammer. Hari ini dah menggigil kepala lututmu. Kerana scammer ni dia pandai macam mana dia nak cuci duit. Itu istilah dipanggil cuci duit dia dengan dia laburkan duit-duit itu semua. Lepas itu kita hati-hati. Ini
kerana manusia kadang terpengaruh dengan hiasan dunia, senang dunia. Yang ketiga, kata Syekh Abdul Karim Zaidan, ujian kita ini adalah rezeki, berbeza pangkat, berbeza darjah, jawatan. Ini semuanya jadi ujian sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 165, wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ardh, ialah Allah yang menjadikan kamu khalifah di bumi, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, Allah Ta'ala angkat setengah orang daripada setengah yang lain. Allah sendiri, Allah sebut Allah yang mengangkat darjat mereka. Untuk apa Allah angkat darjat mereka? Diberi rezeki yang banyak, diberi kedudukan yang hebat, glamour, publicity, popularity. Allah sebut liyabluwakum, supaya dia Allah nak uji kamu. Allah nak uji kamu yang telah dikurniakan fima atakum. Apa yang Allah beri itu semuanya barang-barang ujian. Allah nak tengok dia itu beri rezeki, bayar zakat, bayar zakat, dia beri pangkat, dia beri kedudukan, tolong ketika orang susah, fakir, miskin dan anak yatim. Itu semua Allah sebut dalam Quran. Allah sebut dalam Quran, apabila orang yang mendapat rezeki yang banyak, kedudukan yang tinggi, pangkat yang besar, mereka berkata dalam surah Al-Fajr, Allah berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia, fa'amal insan, adapun manusia itu, fa'amal insan, Allah SWT adapun manusia, idza mabtalahu, bila kami uji mereka. Allah uji, macam mana Allah uji? Idza mabtalahu rabbuhu, memuji oleh Tuhannya memuji. Macam mana Allah uji? Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu, Allah muliakan dia. Mulialah, dia beri pangkat, dia beri kedudukan, dia beri macam-macam nikmat pada dia. Wa na'amahu, dia beri nikmat-nikmat yang lebih-lebih. Fa yaqulu rabbi akraman, dia kata cuba tengok Tuhanku muliakan aku. Allah jawab dalam ayat seterusnya, kalla, not yet. Bila manusia rasa pangkat, kedudukan, harta, rezeki yang banyak, nikmat yang besar Allah bagi, Allah mulia dia, Allah berfirman, kalla, not yet. Kamu kata Allah muliakan kamu, belum lagi. Balla tukrimunal yatim, padahal dengan pangkat, kedudukan, harta yang kamu ada, kamu tak pernah tolong pun anak yatim. Balla tukrimunal yatim, kamu tak pernah mulia pun anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, kamu tak pernah nak jaga orang miskin makan. Kamu nak kata Allah muliakan kamu dengan harta? Not yet. Cakap orang putih lah, cakap Melayu, tak faham. Kalla, Allah berkata, belum lagi, tak layak kamu nak kata Allah muliakan saya. Jadi di situ, orang yang diberi harta, kedudukan, darjat, pangkat hanya mulia kalau mereka menurut perintah Allah dengan harta. Itulah kita guna tolong anak yatim, bantu fakir miskin, tolong orang susah. Itu sepatutnya yang kita lakukan. Dengan harta yang kita miliki, barulah kita jadi mulia, baru layak sebut akraman, fayaqulu rabbi akramani, Allah muliakan saya. Selagi tak buat kerja-kerja itu semua, Allah Ta'ala sebut belum lagi. Sebut dah Allah mulia saya, belum lagi Allah sebut. Bantu orang yang ada kedudukan hari ini, dan tolong orang susah. Antara yang buat kerja begini, alhamdulillah, yang berhormat Menteri Agama kita. Baru bulan menjawab jawatan, sudah hampir 300 juta peruntukan dikeluarkan untuk bantu orang susah. Masuklah madrasah-madrasah yang beliau pergi, walaupun sekarang dalam tahanan lah, volunteer ya. Alhamdulillah, bapak ini sudah ada muslim. Dia call lagi, tolong beri pada pondok yang terbakar di Kedah. Ini lagi pun duit yang ada itu bukan duit dia, bukan duit kita, duit sumbangan.
Sumbangan orang ramai, silahkan. Dan dalam ucapan beliau di Darul Quran semasa program Darul Syifa, beliau beri peruntukan dan memberi ijazah kepada mereka yang di bawah Darul Syifa. Apa ucapan beliau? Saya buat ini, dia kata, saya tak pasti besok saya berhidup atau tidak. Betul. Satu boleh hidup tidak, yang dua tak boleh tidak lagi jawatan itu. Sekian yang saya jawab. Berarti kita lebih tingkat. Entah dapat tidak lagi boleh jadi menteri. Itu dia. Boleh ada tak seperti kita saya tengok katanya tak tukar kerjaan. Sekian saja kan. Dengar bunyi lah. Boleh. Jadi berarti berlanjut dia lagi. Itulah kita yang Allah bagi senang. Nanti kadang-kadang jadi ujian. Itu 3 macam ujian. Jadi Allah sebut dalam ayat ini, Allah jadikan mati dan hidup ujian. Ayyukum, di kalangan kamu itu ahsanu amala, siapakah yang amalnya bagus? Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Para jemaah rahmat Allah, itu tafsiran terjemahan secara ringkas. Kalau kita nak mendetailkan ayat ini, Allah Ta'ala berfirman, dialah khalaqa, yang telah menciptakan. Karena itulah Allah digelar sebagai Khaliq, pencipta. Kita ni makhluk, barang yang dicipta. Maka itulah sifat Khaliq hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Arab dipanggil khalaqa, yang mencipta. Mencipta ni daripada tiada kepada ada, itu namanya mencipta. Maka manusia hari ini mengatakan dia mencipta kereta, kapal terbang. Bukan. Dalam istilah bahasa Melayu kita panggil mereka cipta. Bukan mereka yang cipta. Mereka hanya mereka cipta. Itu istilah yang tepat. Bukan mereka yang cipta kapal terbang. Henry Ford, bukan dia yang buat kereta. Dia hanya mereka cipta. Dalam bahasa kita manipulator. Manipulate, ambil besi-besi, ambil getah-getah buat tayar, ambil besi buat enjin, ambil minyak buat jadi petrol, diesel. Itu semua kan manusia manipulate aja apa yang Allah cipta. Mana ada manusia cipta? Tak ada satu yang manusia cipta, semua ciptaan Allah Ta'ala. Maka itulah Allah dipanggil Khaliq, yang mencipta. Itu kalimah khalaqa. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan khalaqa. Lepas tu dalam bahasa Arab ada satu kalimah lagi dipanggil ja'ala. Selain khalaqa, ja'ala. Ja'ala menjadikan. Para ulama mengatakan beza khalaqa dengan ja'ala. Khalaqa ni daripada tiada menjadi ada. Itu namanya khalaqa, mencipta. Kalau daripada ada untuk diadakan kembali, itu namanya ja'ala. Itu kita panggil mereka cipta. Macam apa dia? Macam handphone ini terdiri daripada beberapa komponen. Ada cermin, ada casing dari plastik, besi. Itu semuanya bukan dicipta, itu semua Allah tak buat. Dia orang cuma tambah pokok, itu namanya kita panggil dia buat saja. Itu sebagai buatan Malaysia. Buatan, bukan dia yang cipta. Dia hanya buat apa yang telah ada. Mereka ubah sesuai. Jadilah kereta, jadilah mikrofon, jadilah itu. Kalau Allah tak ciptakan benda-benda itu semua, nak buat apa? Besi, nak buat macam mana besi? Ada orang boleh cipta besi? Tak ada. Ada orang boleh cipta emas? Tak ada. Tak ada yang boleh buat emas, cipta emas, tak ada. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan Allah lah yang menciptakan al-maut dan al-hayah. Maka di sini kata para ulama tafsir, antaranya disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Katsir dan Imam Qurtubi menunjukkan
kematian itu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk seperti kita. Jadi mati itu pun adalah ciptaan Allah, makhluk. Ya. Maka itu dalam hadis kalau kita baca hadrat kisah di hari kiamat nanti. Setelah manusia dia adil di mahsyar, lalu manusia sebahagian yang masuk surga, sebahagian yang masuk neraka. Ia masuk neraka ini pun ada juga orang yang beriman masuk neraka, akhirnya mengatakan kau masuk juga surga. Sehingga semua diberi balasan. Setelah selesai pembalasan, semua balasan, masuklah yang buat jahat, semua diberi balasan. Yang kekal selama-lama dalam neraka ini kafir, munafik, selama-lama dalam neraka. Maka bila orang beriman yang sudah diazab, Islam dia Islam tapi dia Islam yang asi, maksiat, diumpan dalam neraka. Lepas tu kita minta lah, kita tak diumpan neraka. Na'udzubillah min dzalik, minta pelindungan Allah. Ya. Jadi yang mana diumpan neraka, akhir-akhirnya yang beriman dia masuk juga syurga. Nabi kata walaupun ada sekelumit iman dia, ada kalimah syahadah tu ada, masuk juga syurga. Setelah semua yang beriman dia masuk syurga, maka yang kafir masuk neraka selama-lamanya, yang munafik neraka selama-lamanya. Didatangkan al-maut, didatangkan kematian, lalu disembelih kematian. Rupanya kematian ini makhluk Allah. Disembelih kematian. Apabila disembelih kematian, maka Allah berfirman, hari ini sudah tidak ada lagi kematian. Maka yang duduk syurga selama-lamanya syurga, tak ada mati lagi. Yang masuk neraka selama-lamanya neraka, tak ada lagi mati. Itulah kalau yang paling mengerikan, bila mati itu sendiri telah disembelih, sembelih matilah balik. Mati itu sendiri sembelih. Habis dah, tak ada mati, tidak ada istilah mati. Maka itulah kita ingatkan kematian ini benda yang kita mesti ingat. Maka dalam ayat ini Allah menyebutkan Allah yang menjadikan mati dan hidup. Mengapa Allah sebutkan mati, kemudian Allah sebutkan kehidupan? Dan kenapa Allah tak sebut Allah yang menjadikan hidup dan mati, tapi disebutkan Allah yang menjadikan mati dan hidup? Kata Al-Imam Al-Mawardi dalam menafsirkan ayat ini, Allah yang menciptakan al-maut, kematian, dan al-hayah, kehidupan. Maknanya khalaqakum lil maut wal hayah, yakni lil maut fid dunya wal hayah fil akhirah. Allah menyebutkan Allah yang jadikan kematian, disebutkan mati dahulu kata Imam Al-Mawardi, kerana Allah menjadikan kita ni asal-asalnya mati, kemudian hidup, kemudian mati, kemudian hidup. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah, cerita orang-orang kafir itu, mereka ni hadirin hadirat tak percayakan Allah Ta'ala, samalah dengan orang hari ini yang kafir pun memang tak percayakan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billah, macam mana mereka ni boleh kufurkan Allah, boleh lawan Allah Ta'ala, boleh ingkarkan Allah, sembah berhala, tak percaya Allah. Sedangkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, padahal kamu ni semuanya sebelum hidup atas dunia ni, kamu semua ni kan mati asalnya. Mati itu kerana asal kejadian kita daripada mani, air mani yang bercampur. Air mani itu, walaupun kajian sains mengatakan dia hidup, apa dia panggil sperma kan? Sperma hidup, tapi hakikatnya dia bukan hidup, belum hidup lagi. Jadi
mani itu tadi jadilah darah, jadilah alaqah, mudghah jadi daging, kemudian jadi tulang, disalurkan tulang tadi dengan daging. Masa itu dalam perut mak kita tu dalam rahim ibu dan rahim 2 bulan, 3 bulan doktor kata tak gerak lagi. Dia bergerak ni bila ibu 4 bulan ke atas baru bergerak. Ditiupkan roh 40 hari, 40 hari, 40 hari, 120 hari, 4 bulan, 2 lahzah baru tiup roh, baru ada gerakan. Itu asalnya kita ni mati. Asalnya kita ni mati. Kata Allah Ta'ala sebab Allah yang jadikan mati. Kemudian wanufikha fihi roh, ditiupkan roh. Maka bila tiup roh barulah jadi itu bergerak. Itu pun ada yang mengatakan mati dalam perut, dalam rahim, mati gugur. Karena Allah yang mati. Tiba-tiba manusia ini sombong, lupakan Allah Ta'ala yang menjadikan kematian. Kemudian Allah jadikan kehidupan. Allah berfirman, "Tsumma yumitukum." Kemudian Dia yang matikan kamu semula. "Tsumma yuhyikum." Kemudian Dia yang hidupkan kamu semula. Dan kepadanya lah kamu akan kembali. Itulah kita ingat. Batu disebutkan mati dulu. Kata setengah amalan, kata Imam Qurtubi, disebutkan mati kerana hakikatnya kita ni asal-asalnya mati. Siapa yang menghidupkan kita? Allah. Sebab itu disebutkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum. Ahyatu dia Allah yahyakum yang hidupkan kamu, bukan kamu hidup sendiri. Allah hidupkan kita. Allah yang matikan kita. Malaikat itu tugasnya cabut nyawa saja. Yang mematikan kita Allah. Bukan malaikat yang mematikan kita, Allah. Tiada malak kita. Pasal apa kamu duduk lawan Allah Ta'ala ni? Baik, tadi disebutkan kematian dulu. Kata Imam Mawardi disebutkan kematian lebih dahulu kerana kematian itu dijadikan di dunia. Adapun kehidupan itu dijadikan di akhirat. Kita di atas dunia ni tunggu mati ya. Yang paling dekat dengan kita mati, bukan hidup yang dekat dengan kita. Yang dekat dengan kita mati. Karena itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kata-katanya, apakah benda paling ringan, apakah benda paling berat, apakah benda paling jauh, apakah benda paling dekat? Saya boleh jawab nanti masa saya tengok dulu saya bilang. Apakah benda yang paling ringan? Kata Imam Ghazali, paling ringan ialah orang melepaskan amanah. Paling berat mendirikan solat. Paling berat. Allah sebut inna salat apa dia? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khas. Sungguh sembahyang itu berat. Kecuali orang khusyuk, dia orang tunduk, dia mayang ringan. Berat bayang, patu ramai tak bayang. Benda yang paling jauh, benda yang tak lepas. Tadi maghrib dah tak boleh nak ambil balik dah. Asar tadi tak boleh ambil dah, lepas. Kalau nak ambil dah, makin jauh ditinggal. Semalam dah ambil dah. Yang paling dekat kata Imam Ghazali mati. Setelah dia bagi benda paling dekat, kerana itu disebutkan al-maut itu lebih dahulu. Kerana itulah hidup atas dunia kita ni Allah jadikan kematian itu di dunia. Dan Allah jadikan hidup itu yang sebenar-benar hidup bukan dunia. Sebenar-benar hidup ialah akhirat. Dunia hidup sementara, akhirat hidup yang sebenar-benar. Siapa kata atas dunia hidup sebenar-benar? Akhirat hidup yang sebenar-benarnya. Lalu disebutkan liyabluwakum, Allah sebut allazi khalaqal maut, disebutkan maut kerana mati itu dijadikan di dunia. Adapun hidup itu dijadikan di akhirat. Kata kita kat dunia ni jawapannya menunggu maut saja, bukan menunggu hidup, menunggu mati. Ya. Baik, maka itulah ini sebagai barang ingat kita. Maka kerana inilah berkata
bahawa Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam satu hadis bila sebut dunia ini tempat mati, akhirat tempat hidup. Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala adalla bani Adam bil maut. Sesungguhnya Allah menjadikan anak Adam itu hidup dengan sebab adanya kematian. Waktu kita ni jadi rendah diri sebab ada mati. Dan Allah menjadikan dunia itu sebagai negeri kehidupan. Kemudian Allah menjadikannya negeri kematian. Manakala akhirat pula Allah jadikan negeri pembalasan, kemudian negeri yang kekal. Dunia ni Nabi sebut wa ja'ala dunya darul hayah summa darul maut. Allah jadikan dunia ni negara hidup, kemudian negara mati. Kemudian Allah jadikan akhirat darul jaza, negara pembalasan, summa darul baqa, kemudian jadilah negara kekal. Jadi dunia ini bukan tempat kekal kita besok kekal dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Batu Allah jadikan mati ujian. Apa makna ujian? Disebutkan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata Imam Qurtubi. Kata Imam Qurtubi diambil sepotong hadis daripada Abu Darda bahawa Nabi SAW bersabda, laula thalath, kalaulah tidak kerana tiga perkara ni, kata sabda Nabi, anak Adam ni takkan tunduk kepalanya ke bawah. Gini je dia. Sebab tiga benda ni lah, masing-masing rasa takut, menunduk. Apa tiga perkara tu? Nabi kata sebab ada kefakiran. Itu yang tempat dia tunduk dengan Allah. Kalau tidak sebab fakir ni, semua melengok ke atas. Kalau tidak ada tiga benda, Nabi kata anak Adam takkan tunduk kepala ke bawah. Yang pertama kefakiran. Yang kedua al-marad, sebab sakit. Yang tiga sebab ada mati. Kalau tidak tiga benda ni, satu fakir, susah, miskin. Yang kedua sebab adanya sakit. Kalau ada sakit ni, semua action. Dia pasal COVID ni semua takut pakai mask. Yang ni maklum tak tahu. Kalau tidak mau kita wah. Ada jaga-jaga. Semua rapat-rapat. Kadang-kadang ada sakit kan. Yang ketiga sebab ada mati. Pada mati itu yang kita maya ingat Allah. Coba tak ada mati, semua jalan apa? Kedai laku-laku. Allahu Akbar. Wa innahu ma'ahu dzalika. Pun begitu sabda Nabi, manusia juga sombong dan tetap sombong. Ada yang paling dengan Allah. Saya minta izin kita sambung sekali lagi sebagai kesimpulan. Silakan azan.
Sidang yang baik rahmatullah dengan izin saya minta 5 menit untuk selesaikan kesimpulan baik. Tadi kita habiskan tadabbur menghayati ayat ini. Allah berfirman, dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Allah SWT mati kemudian hidup. Kata para ulama, antaranya kata Imam Qurtubi, kerana Allah menjadikan mati di dunia, kehidupan dunia akhirat. Demikianlah kata Imam Qurtubi, Imam Al-Mawardi dan sebagian ulama tafsir. Dan memang Allah juga menyebutkan sebelum Allah jadikan hidup, memang kita ni asalnya mati. Kita ni asalnya mati. Kemudian Allah yang menghidupkan kita. Kemudian Allah matikan kita kembali. Kemudian kita akan hidup, dihidupkan kembali. Maka kehidupan di akhirat itulah kehidupan yang sebenar-benar. Maka jangan terpengaruh dengan pahaman orang putih. Ya, hidup hanya sekali. Born to be free. Ini semua yang dipanggil ideologi yang merosak. Hidup hanya sekali. Jadi kita seronok ke dunia dengan hidup kita 2 kali ya. Hidup dunia ini sementara ya. Malah hidup akhirat lebih lama lagi daripada hidup dunia. Baik. Ada juga kita dah sebutkan tadi. Apa dia di mana? Allah menyebutkan untuk apa Allah Taala jadikan hidup, mati dan hidup itu. Dia berdoa Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Allah nak uji untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu ni yang bagus amalannya? Jadi Allah sudah sebut tujuan Allah uji. Allah sebut di belakang tu, ayyukum, antara kamu ni ahsanu amalan. Amalan tu yang Allah nak tengok. Tiba-tiba tak nak beramal apa kata. Itulah jawapannya. Allah uji, Allah nak tengok siapa yang beramal bagus. Dan di sinilah kita nak ingatkan sama-sama kita. Allah sebut, Allah uji. Kata Syekh Abdul Karim Zaidan, diuji dengan kesenangan dan kesusahan, hidup dan kematian. Itu antara ujian. Kemudian yang keduanya, diuji dengan perhiasan-perhiasan kemewahan atas dunia. Berebutkan emas, berebutkan kemewahan, berebutkan macam-macam berebut. Ketiganya, ujiannya adalah darjat, kedudukan, rezeki. Itu semuanya ujian. Baik, semuanya Allah bagi kita rezeki, darjat, pangkat, kemewahan, kesenangan, hidup mati semua Allah bagi. Baik, oleh kerana Allah dah bagi, Allah nak tengok siapa yang beramal yang bagus. Disitulah disimpulkan oleh para alim ulama. Kalau ikutkan dalam tafsiran Imam Mawardi ada 6 sebab. Kenapa? Apa maksud amal yang bagus? Tapi nak diringkaskan, kata dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Syekh Muhammad bin Ajlan, Allah menyebut siapa yang
bagus amalannya. Allah tak sebut siapa yang banyak amalan. Jadi kita ni nak banyak amal ke nak membaguskan amal? Baguskan amal. Kadang-kadang banyak amal tapi tak bagus juga. Mayang 20 rakaat, tahajud sampai 20 rakaat, 12 rakaat. Terkejut kita tahajud, wudu tak ambil. Banyak dah amalan. Dia apa? Ambil wudu tapi basuh muka tak betul. Atau amal sebenarnya bagus, ambil wudu je. Atau kita suruh belajar fiqh betul-betul. Ambil wudu kan banyak kali dah ni benar-benar menghalang air sampai. Ni tamunya muslimat yang pakai gincu-gincu, kadang-kadang tak sampai. Ada muslimat yang pakai gincu, waktu wudu kemar pipi. Tak sah. Habis semayang lagi, tetap pakai tudung labuh, tapi derhaka suami. Tak ada apa. Dengan amal bagus, waktu kita beramal ni biar bagus. Katakanlah ahsan amal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita satu doa yang Nabi ajar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sabda Rasulullah, wahai Mu'adz, lepas sembahyang kamu jangan lupa berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Tengok di ujung tu, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, please help me. Saya kalau baca komputernya dia salah dia. Tolong saya, nak tolong apa? Tolonglah saya ala dzikrika, untuk berzikir padamu ya Allah, wa syukrika, dan syukur padamu ya Allah, wa husni, dan perbaikan ibadat saya. Bukan banyakkan ibadat, nak bagi ibadat kita ni jadi ilmu. Sembahyang, saya tengok orang sembahyang dan orang sembahyang rajin, tapi sembahyang sujud tak betul, rukuk tak betul. Macam ayam patut jagung, sok. Baca kadang-kadang tak betul. At-tahiyatu pakai betul je. Ada baca kadang berlaku tak betul aku. Assalamualaikum ya. Malaikat betul-betul. Beri salam takut. Assalamualaikum je. Betul-betul je. Atau ahsan, bukan akthar. Bukan siapa banyak amal, siapa yang bagus amal. Jadi mintalah kepada Allah, ya Allah tolonglah saya, wa husni ibadatik, agar saya boleh berilmukan ibadat saya. Akhir sekali Allah berfirman, wa huwal aziz, dialah Allah yang maha perkasa, maha berkuasa, gagah perkasa. Tak ada yang boleh mengalahkan Allah. Kamu buatlah tembok bersamanya, kalau Allah kata mati, matilah. Tak ada yang boleh menewaskan Allah Ta'ala, walaupun Allah gagah perkasa. Allah berfirman Al-Ghafur, dia juga maha pengampun. Kalau orang yang rasa dia hebat, dia mengingat Allah lebih perkasa. Jadi bila dia dah ingatkan mati, dia tunduk pada Allah, dia menyesal atas dosa yang banyak dia buat, maksiat yang dia lakukan lawan Allah. Tak apa, Allah berfirman Al-Ghafur, Allah ada sifat menerima ampunan. Mintalah ampun, Allah maha pengampun. Jadi di ujung ayat ini, walaupun Allah menyebutkan kebesaran Allah, kehebatan Allah menciptakan mati dan hidup, dan Allah menguji manusia untuk Allah melihat siapa yang bagus amalannya, Allah Ta'ala berfirman, Allah maha perkasa dan Allah juga maha pengampun, supaya dalam tegas ada lembut. Itulah Allah Ta'ala yang maha esa. Jadi kita di dalam beramal, ingat Allah perkasa, tapi Allah juga pengampun. Jadi teruskan amalan kita, kerana amal yang kita buat ini sebenarnya duduk dalam ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada ayat yang ketiga dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una
وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Ya Allah, tolonglah kami untuk Allah ala dzikrika, untuk berzikir kepadamu dan mensyukuri nikmat-Mu, dan tolonglah kami untuk memperhidupkan ibadah kepadamu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna.